Oke, salam dan salam sejahtera, dan pencerahan saya adalah berkenaan dengan isu yang mana saya baca di media sosial ni, iaitu Kuli ketahui Angkatan Amanah Merdeka Kelantan. Yang mana di sini saya lihat satu daripada gabungan yang hendak dibuat, iaitu Rentas Sempadan Parti. Jadi apa yang saya sebagai rakyat lihat di sini, ini akan merosakkan Pakatan Harapan jika Parti Amanah dan DAP sanggup bergabung untuk menumbangkan PAS di Kelantan. Kenapa saya lihat sisi ini? Saya sebagai rakyat lihat bahawa jika di PRU ke-15 kita lakukan perkara ini bertujuan untuk kita menumbangkan PAS di Kelantan, tetapi hakikatnya kita menguatkan UMNO di sana. Jika kita menguatkan UMNO di sana, belum tentu kita disokong oleh rakyat di sana, kerana apa yang berlaku ini di Kelantan kita bekerja sama, tetapi di kerajaan pusat kita tidak bekerja sama. Ini yang saya lihat, kalau kita berlaku pertembungan di antara PRN ataupun kita buat gabungan di waktu PRN, itu tidak apa kerana itu melibatkan kerajaan negeri. Ini yang dicerita, yang saya baca di sini adalah menumbangkan kerajaan PAS pada pilihan raya umum ke-15. Bermaksud ahli parlimen. Ahli parlimen itu akan pergi ke pusat untuk berada di parlimen kita. Yang mana mereka-mereka inilah yang menentukan hala tuju negara. Jadi apabila perkara ini berlaku, yang mana saya daripada tadi memikirkan apa tujuan untuk kita nak menumbangkan PAS. PAS ini juga satu masalah. Kerana kita tahu PAS ini akhirnya kursi PAS kita kalahkan, kursi UMNO kita dapat kemenangan. Lepas tu parti-parti yang bergabung seperti Amanah dan DAP mungkin dapat sedikit. Akhirnya UMNO memerintah Kelantan, tetapi PAS akhirnya akan bergabung semula dengan UMNO untuk menubuhkan kerajaan, akhirnya tendang semula DAP dan Parti Amanah. Ini adalah satu strategi yang amat berbahaya jika kita lihat sebagai rakyat. Jadi jangan Amanah Kelantan, pemimpin Amanah Kelantan ataupun DAP bersukaria melihat perkara ini. Harus dilihat bahawa apa yang berlaku ini adalah strategi politik yang kita tidak faham lagi, yang mungkin ini adalah strategi politik UMNO. Yang mana PAS ini bila-bila masa boleh bergabung dengan UMNO. Kita jangan lupa bahawa muafakat nasional mereka, muafakat yang mereka telah buat, telah pun mereka tangani, itu adalah menjadi daripada satu batu loncatan mereka untuk bergabung di waktu akan datang. Jadi kita awas-awas di sini. Ini adalah yang saya lihat, yang saya buat kajian saya sendiri, bahawa jika kita hendak ambil jalan mudah dengan perkara yang dibuat oleh Tengku Lazali ini, maka kita akan melihat satu kesempitan lagi di akhirnya apabila PRU ke-15 ini nanti, rakyat akan menjadi keliru. Kerana di pusat kita akan bergabung semula, tetapi di Kelantan kita tidak bersama dan kita buat satu pakatan baru. Kenapa saya kata seperti itu? Di akhirnya di pusat, pemimpin PAS, ahli parlimen PAS akan bergabung dengan mungkin dengan Parti UMNO, mungkin dengan Parti Perikatan Nasional. Jadi apa yang berlaku? Kita di Kelantan nak jadi macam mana? Akhirnya kerajaan negeri Kelantan akan tumbang dan digantikan oleh pimpinan UMNO sepenuhnya bersama dengan PAS. Ini adalah satu yang kita akan lihat. Jadi jangan pemimpin Amanah Kelantan ataupun pemimpin Amanah Pusat mengambil sambil lewat perkara ini jika kita hendak memperkukuhkan gabungan kita dalam Pakatan Harapan. Jadi apa yang saya lihat ini, kenapa perlu memanggil Amanah Negeri Kelantan, perlu memanggil DAP, kenapa PKR tidak? Apakah nak memecah belahkan Parti Pakatan Harapan? Jadi ini pemimpin Amanah dan Parti DAP juga harus lihat. Saya selalu lihat apa yang dikomenkan oleh pemimpin Amanah, apa yang dikomenkan oleh pemimpin DAP. Saya selalu lihat mereka bertentangan dengan idealisme ataupun apa perjuangan mereka di dalam Parti Pakatan Harapan. Apa yang saya gembira hari ini apabila Setiausaha Agong DAP, iaitu YB Anthony Loke, membuat pencerahan berkenaan dengan isu yang mana telah berlaku tentang kemah besar ini, maka lega saya sebagai orang yang menyokong kepada Pakatan Harapan supaya ada pendirian tegas berkenaan dengan isu kemah besar. Saya harap pemimpin Amanah jangan sibuk nak gila dengan kuasa yang mana kamu tidak fikir ke depannya, tetapi akan menyusahkan rakyat, akan menyusahkan gabungan yang mana ada hari ini, iaitu Pakatan Harapan. Jika rasa tidak selesa dengan apa yang kita ada ataupun yang
ideologi yang ada di dalam Pakatan Harapan itu, maka lebih baik terus terang keluar dan buat satu gabungan baru, mungkin bersama dengan TUN, mungkin bersama dengan Parti Warisan. Jangan menyusahkan gabungan yang dah ada dalam Pakatan Harapan itu. Kerana apa yang kita lihat, puncanya kekalahan kita ini, bukan kekalahan, puncanya kejatuhan Pakatan Harapan ini, kita lihat daripada perpecahan yang berlaku, daripada hasil yang seperti ini. Bukan sahaja daripada kerana kartel-kartel ataupun kerana ideologi yang seperti mana kita tahu, yang mana apabila Parti Bersatu hendak keluar dan kartel-kartel ini keluar, maka Pakatan Harapan itu tumbang. Tetapi kita juga menyumbang ke arah yang mana menyebabkan sesuatu yang membuatkan pemimpin-pemimpin lain tidak selesa. Jadi hari ini kita masih lagi hendak mempertahankan sesuatu yang tidak berasas, yang tidak disukai oleh rakyat, demi nak mengekalkan kuasa sendiri. Maka ini melemahkan Pakatan Harapan, menyusahkan orang yang menyokong kepada Pakatan Harapan, kerana melihat satu gabungan yang dilihat sebagai mungkin tidak logik akal. Jadi tidak perlu nak memperbodohkan rakyat hari ini. Kalau saya baca di media sosial ini berkenaan dengan nak menumbangkan kerajaan PAS di Pilihan Raya Umum ke-15, tetapi pemimpinnya UMNO bergabung dengan Amanah, bergabung dengan DAP. Maka gabungan itu sampai ke pusat nanti, PAS buat U-turn U, menyokong kerajaan yang ada, menyokong kerajaan Kelantan, akhirnya Amanah dan DAP ditolak. Itu pun kalau ada kursi yang kita boleh menang. Jadi jangan kita syok sendiri berkenaan dengan isu seperti ini, melihat bahawa satu sosok yang kita hormati. Saya juga sebagai anak muda menghormati pemimpin-pemimpin lama seperti Tengku Razali ini. Tapi kita harus lihat, beliau adalah orang UMNO, yang totok UMNO. Walaupun kita tahulah semangat 46 yang mana dilakukan, diperjuangkan sebelum ini. Tetapi kita harus ingat bahawa UMNO tetap UMNO, cara UMNO tetap cara UMNO. Kita tidak boleh lari. Dan sebelum ini kita lihat kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh beliau. Saya sudah tahu bahawa ini adalah strategi politik untuk cuba menjatuhkan PAS Kelantan, tetapi bukan digantikan oleh dengan Pakatan Harapan. Kerana mereka tahu hari ini isu-isu yang ada di Kelantan itu boleh menyebabkan kejatuhannya kerajaan PAS, tetapi mungkin diganti oleh Pakatan Harapan yang mana pimpinan Amanah. Lebih baik Parti Amanah perkukuhkan negeri Kelantan bersama dengan parti lain seperti parti dalam Pakatan Harapan, iaitu PKR dan juga DAP yang ada. Perkuatkan jentera di sana dan saya yakin boleh menang. Apa yang dilihat diintai oleh pemimpin UMNO hari ini, kerana mereka tahu kelemahan yang ada di pimpinan PAS Kelantan, maka mereka tahu kali ini rakyat mungkin menolak. Jadi mereka ambil kesempatan dalam kesempitan ini untuk mereka mengambil alih pentadbiran Kelantan dengan UMNO. Jadi awas di sini. Saya sebagai rakyat melihat dan saya membuat teguran ini kepada pemimpin kita dalam Pakatan Harapan ini, terutamanya Parti Amanah, yang mana ramai dikritik oleh rakyat. Akibatnya nanti akan menyusahkan satu gabungan besar kita, yaitu Pakatan Harapan. Itulah pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. Jadi kita pikir-pikirkan bagaimana boleh berlaku perkara seperti itu. Itulah saya kata, nanti ke pusat mereka akan bergabung. Dan kita harus ingat, muafakat nasional mereka itu masih ada. Mereka punya black and white. Jadi Amanah Kelantan, DAP, ingat jangan main sondol, nanti akan menyusahkan gabungan besar kita. Maka apabila kami rakyat ini mengkritik sekali lagi seperti ini, jangan terasa. Ini adalah satu penjelasan pribadi daripada saya sebagai rakyat yang melihat, yang sayang akan parti kita, gabungan kita ini. Maka dengar-dengarlah pandangan kami rakyat ini. So sekian, terima kasih. Thank you.